dan menjemput pula wakil muslimat daripada wilayah persekutuan yang merupakan timbalan peserta 3, iaitu Dr. Rosni, untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Budak-budak menyusun kerusi disusun tepi baldi. Terima kasih Tuan Pengerusi Lajnah Tarbiyah Ustaz Hadi. Yang saya hormati YB Tengku Zulfur Syah yang baru meninggalkan tadi. Begitu juga dengan YB Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, YB PAS Kawasan Titi Wangsa, Ustaz Abdullah Abdul Wahab dan seluruh jawatan kuasanya serta seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah kau cenderungkan hati kami kepada kesesatan setelah kau beri hidayah. Sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi, sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi rahmat. Alhamdulillah. Jadi saya memulakan ceramah ini dengan video tadi. Pertamanya adalah untuk menjawab beberapa polemik yang berkenaan dengan sambutan Hari Ibu yang disambut pada bulan Mei ini. Boleh ke, tak boleh ke dan sebagainya. Saya suka untuk membaca beberapa fatwa ataupun pandangan yang diberikan oleh beberapa ulama. Yang pertamanya Syekh Faizal Maulawi, yang Timbalan Pengurusi, ya Allah yarhamnya, Timbalan Pengurusi Majlis Fatwa dan Pengkajian Hukum Eropah ketika suatu masa dulu. Yang ini, majlis ini dipengurusikan oleh Profesor Dr. Yusuf Qardawi, dan juga seorang pemimpin gerakan Islam di Lubnan. Mengatakan bahawa tiada halangan untuk menyambut Hari Ibu, tapi dengan 2 syarat. Pertamanya, sambutan itu hanyalah penghormatan tambahan yang dilakukan lanjutan daripada penghormatan sehari-hari yang diberikan selayaknya untuk ibu. Maknanya hari itu kita nak rasa special sikit, kita nak buat program sikit dan sebagainya. Tapi hari-hari memang setiap hari adalah Hari Ibu dan Hari Bapa. Kalau tidak, bukan hormat ibu dan ayah ni ketika hari tertentu sahaja. Yang keduanya, sambutan itu tidaklah dianggap sebagai satu perayaan dalam mafhum syarak, iaitu menyamai Aidil Adha dan juga Aidilfitri yang pada asasnya jelas dalam usul syariah. Jadi kita tak yang sambut Hari Ibu macam kita sambut raya. Ada sambut untuk meraihkan saja insan-insan yang bergelar ibu dan juga ayah. Jadi untuk itu saya rasa insya-Allah itu bahagian pertama daripada ceramah saya ini. Harap boleh tunggu lagi untuk seterusnya. Saya kaitkan bahagian pertama ini dengan bahagian yang kedua yang suruh dia diamanahkan kepada saya untuk mengupasnya. Yang pertamanya ialah tentang isu yang ditulis oleh Facebook Abu Amru Razi Osman, yang semua tahu kan, yang dikatakan sebagai timbalan setiausaha ilmu ulama muda UMNO. Kemudian dinafikan oleh Fatul Bari, tapi penafian itu dibuat setelah seminggu, setelah 7 hari. Baru dinafikan bahawa itu bukan pandangan daripada ulama ilmu muda UMNO. Dia kata walaupun pahit nak menyebutnya, tapi entah macam mana orang yang bergelar, yang sokol dalam kumpulan yang gelar ulama muda UMNO ini sanggup menyamakan hubung kait disebut kat sini. Saya sebut hubung kait pelacur dengan muslimah kaki demonstrasi. Pelacur adalah wanita yang menggunakan tubuh badannya untuk mendapatkan hasil pendapatan, dan pelacur memperagakan tubuh badan mereka kepada para pelanggan. Muslimah yang pergi demonstrasi ialah disamakan. Dia buat analogi yang jauh, macam langit dengan bumi, memang konflik langsung. Muslimah yang pergi demonstrasi telah menggunakan tubuh badan mereka untuk mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Ada ke pergi sana dapat duit? Ada. Saya rasa rata-rata yang berada di sini pergi. Muslimah yang ada termasuk ke atas yang memakai kuda, pergi, insya-Allah. Kemudian dia menayangkan kepada mereka termasuk suara yang dianggap oleh beberapa mazhab fiqh kepada para lelaki. Kata begitu, dia angkatkan begitu. Sehingga kan saya rasa dia lupa tentang ayat Allah dan juga amaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 23, yang mungkin kita semua tahu, tapi saya nak sebut juga.
Iaitu yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan lagi yang beriman, akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang besar. Kita minta, kita harap, kita doakan agar yang ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali bertaubat daripada menarik balik tuduhan Tuhan yang berikan. Dan bagi pihak Dewan Muslimat Paswilayah Persekutuan, saya merupakan timbalan Ketua Dewan Muslimat Persekutuan, dia telah membuat langkah proaktif dengan membuat laporan polis. Laporan polis kiranya untuk masa tertentu dia tidak menarik balik, kami akan mengambil tindakan undang-undang. Demi untuk apa? Untuk menjaga maruah kita. Meninggi jangan sampai lupa diri, merendah jangan sampai hilang maruah. Maruah muslimat PAS, kan kebanyakannya adalah muslimat PAS. Maruah kita perlu pelihara, dan saya alhamdulillah mengucapkan ribuan terima kasih, terutama kepada Ustaz Azhar, Al-Fadhil Ustaz Azhar, Ketua Ustaz Ulama Wilayah Persekutuan, antara orang yang paling cepat respon dengan isu tersebut, yang menunjukkan bahawa muslimin, ulama tu semua muslimin dalam PAS ini menjaga dan sama-sama maruah muslimat yang ada bersama-sama dengan mereka, insya-Allah. Dan saya sendiri pun pergi dengan anak-anak bujang, dengan ada escort lagi pergi, dan kita berkumpul di sana. Dan kita berjalan dalam kumpulan yang ramai, bersama dengan muslimat dan sebagainya. Tergamar insan tidak ada di sana, langsung tidak melihat apa-apa, menuduh kita begitu. InsyaAllah. Dan saya juga ingin menegaskan bahawa kenapa kita turun, itulah isu yang kedua. Sebab isu tersebut telah menutup isu sebenar, iaitu isu GST. Isu GST menyebab kita datang, kita berkumpul dataran Merdeka itu, dan berjalan berarak daripada beberapa tempat dengan berpakaian merah. Merah tanda marah, merah tanda semangat, merah tanda menentang kemungkaran dilakukan oleh Barisan Nasional. Dan kita lihat juga dalam isu ini, kenapa kita turun bersama dengan muslimin. Saya mungkin kita perlu peringatkan lagi bahawa sesungguhnya kita mengikut apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta merta berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Kita korbankan muslimat hendak bersama dengan semua orang, sebab itu yang ditunjukkan dari zaman Rasulullah SAW. Muslimat bersama dengan perjuangan Islam, membantu Rasulullah SAW. Kita hendak bersama sebab kita yakin hanya kita tidak pernah ragu-ragu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sanggup berjihad dengan harta dan jiwa kita. Itu antara contoh jihad harta dan jiwa yang kami lakukan. Sebab kita nak menentang kezaliman GST, good service tax ni, yang kita terus kita jadikan himpunan itu sebagai gasak sampai turun, ataupun gasak sampai tersumpur, sampai betul-betul dia membatalkan, sebab GST akan dibuat tahun depan. Dan perlu diingatkan, dalam dia memberi alasan, kalau kita tengok ulasan-ulasan ekonomi, kerajaan perlu mengadakan ataupun mengimplementasi GST ini kerana sebabkan beban hutang negara yang banyak, yang melebihi kadar pendapatan kasar kita itu. Tapi persoalannya, kalau kita tengok daripada slide yang ada itu tadi, kita boleh lihat slide. Dalam masa 5 tahun, hutang negara boleh naik begitu mendadak daripada 200 bilion kepada 600 bilion lebih. 5 tahun sahaja. Persoalan kenapa perlu berhutang begitu banyak? Dan apabila tersepit begitu, hendak dibebankan pada rakyat dengan mengadakan berbagai penindasan kepada rakyat, penindasan ekonomi. Kita sedang sekarang tak ada GST pun kita rasa sangat teruk dah. Belanja duit RM50 dah tak ada nilai. Kalau rasa misalnya hari ini kutip derma misalnya kan RM50 tu sikit sangat. Sikit sangat rasanya, memang dia panggil dia nilai gitu. Nilai duit tu makin kurang, apatah lagi benda tu akan dilakukan. Sekarang pun dengan pelbagai teks yang diwujudkan menyebabkan kita, mungkin mereka boleh sedap bercakap, sebab mereka ada elang-elang, kadang-kadang tu tak payah bayar. Orang yang mengadakan dia ada banyak duit,
Mungkin dia boleh makan pergi sana sini, makan free. Tapi kita terutama ni sekali rakyat kota raya, miskin bandar lebih teruk daripada miskin kampung. Saya teringat masa zaman saya kecil-kecil dulu lah, kecil-kecil memang semua miskin. Dan saya rasa saya boleh bandingkan dengan suami saya daripada kampung. Kampung dia pun miskin juga, tapi boleh makan, boleh tanam macam-macam, boleh tangkap ikan dekat sungai dan sebagainya. Sedangkan kita yang duduk di kampung ini, kalau dapat makan ikan sekor tu, kita bagi adik-beradik. Bagi adik-beradik 5 orang, cubit je. Bukan makan sekarang kan, sekarang kita makan sekor seorang. Ada orang cubit lagi. Tapi sekarang dengan bebanan kehidupan yang berikan, yang terlindasan daripada rakyat, tak mustahil perkara itu berlaku. Didedahkan oleh TV mereka sendiri dalam program-program TV3 kan, bersamamu tu. Itu satu bukti yang jelas, bukan TV kita, tapi TV mereka mendedahkan bahawa ada rakyat yang sangat miskin, ada rakyat memang tidak mampu. Dan bila kita pergi berjumpa dengan rakyat di flat-flat dan sebagainya, kita rasa Masya Allah, ada lagi orang hidup macam ni. Ada lagi orang yang tak mampu menghantar anaknya ke sekolah disebabkan oleh tidak mampu memberi perbelanjaan sekolah. Ada lagi orang yang terpaksa buat kerja itu sangat biasa, terpaksa buat kerja 2-3 semata-mata untuk menyara kehidupan keluarga. Dan bertambah benda-benda begitu perlu difikirkan, perlu cari alternatif yang kita marah sangat ini, rakyat marah sangat ni. Kenapa dalam masa 5 tahun hutang negara melampau begitu naik, begitu hebat sekali? Mana ketelusan, mana good government yang ditunjukkan? Memang langsung tak ada. Dan kita sangat malu sebab benda perkara-perkara asas tidak diberikan, tidak dilaksanakan, pentas rasuah dan sebagainya. Dan kita lihat salah satu kesan daripada GST ini ialah yang akan dikaitkan lagi dengan TPPA.